Bila sebut saja demam denggi, tentu ramai yang tahu betapa bahayanya penyakit ini. Demam denggi boleh membawa kematian kepada pengidapnya. Walaupun telah banyak kempen-kempen dijalankan di seluruh negara, namun penyakit berkenaan masih sukar dibendung. Demam denggi masih lagi tidak mampu dibasmi secara keseluruhannya. Menyedari betapa bahaya penyakit demam denggi ini, 18 orang mahasiswa sarjana Sains Entomologi Fakulti Sains dan Teknologi Universiti Kebangsaan Malaysia telah mengadakan kempen kesedaran vektor. Kempen tersebut telah dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Bandar Rincing, Semenyih, Selangor pada 8 Mei 2014. Kempen tersebut mempunyai tujuan dan objektif-objektif tertentu yang dapat memberi manfaat kepada semua yang terlibat. Kami membawa dua misi, iaitu pertamanya meningkatkan kesedaran di dalam generasi muda terhadap betapa pentingnya dan betapa bahayanya penyakit yang dibawa oleh serangga vektor. Di sini statistik negara mencatatkan bahawa sekitar 28,000 kes dicatatkan oleh kerana demam denggi dan Selangor mencatatkan jumlah yang tertinggi. Oleh itu kami berhasrat bersama UKM membawa kesedaran terhadap generasi muda, dan di samping itu kami membawa misi yang kedua di mana menaikkan semangat para pelajar tingkatan 5 khususnya yang bakal menduduki SPM untuk meningkatkan melanjutkan pelajaran akademik ke tahap yang lebih tinggi, di samping mempromosikan Universiti Kebangsaan Malaysia kepada segenap lapisan masyarakat. Majlis perasmian program tersebut telah dilaksanakan oleh Penolong Kanan Sekolah Terbabit. Saya tahu bahawa denggi ini adalah satu penyakit yang agak serius, berbahaya, yang boleh membawa maut dalam jangka yang pendek dan jangka panjang. Lawatan ke bus juga telah dilakukan selepas majlis perasmian. Petugas di bus telah melayan segala pertanyaan dan mereka telah memberikan segala informasi kepada para tetamu. Dalam kempen ini, mahasiswa sarjana telah menyediakan 3 buah booth yang masing-masing mempunyai aktiviti-aktiviti tertentu untuk semua pelajar yang terbabit dalam kempen berkenaan. Guru satu akan menerangkan sedikit sebanyak mengenai pengenalan mengenai Aedes aegypti dan Aedes albopictus, yang mana kedua spesies ini merupakan pembawa utama dan pembawa kedua kepada penyakit denggi. Kedua-dua Aedes aegypti dan albopictus ini membawa virus, iaitu flavivirus, yang mempunyai 4 serotype, iaitu dengue virus 1, dengue virus 2 dan dengue virus 3 dan 4. Dia booth kedua, iaitu booth yang mengetengahkan tentang faktor dan simptom denggi yang semakin menular di Malaysia. Kami antara faktor yang menyebabkan denggi ialah seperti kawasan penempatan yang sangat padat, persekitaran yang kotor, seperti air bertakun. Jadi ramai yang tahu air bertakun ni tempat pembiakan nyamuk Aedes, iaitu bertelur dan terjentik lah. Jadi kami mahu raise awareness kalangan student, terutama sekali sebab mereka remaja ni harus dipupuk daripada awal lagi. Kami buat satu permainan berdasarkan gambar, di mana pelajar-pelajar itu akan diberi beberapa kepingan gambar dan mereka perlu menampal gambar dan cara apa yang patut kita buat dan apa yang patut kita tak buat. Demam denggi adalah sejenis penyakit bawaan nyamuk. Kes demam denggi biasanya berlaku di kawasan bandar dan ia terjadi di negara-negara tropika. Pembawa penyakit demam denggi ialah nyamuk Aedes betina, terutama spesies Aedes aegypti. Nyamuk ini bertindak pada awal pagi dan waktu senja. Nyamuk ini bukan serangga waktu malam. Demam denggi tidak mempunyai vaksin atau penawar untuk mengubatinya. Hingga ke hari ini, penawar denggi masih belum ditemui. Oleh yang demikian, tindakan membasmi adalah lebih baik daripada mengubati. Terdapat beberapa cara yang mampu mengelakkan daripada dijangkiti demam denggi. Hindarkan diri daripada digigit nyamuk Aedes. Elakkan diri daripada melawat kawasan berisiko pada waktu siang kerana Aedes bukan serangga waktu malam. Bersihkan bekas-bekas yang boleh menjadi tempat pembiakan nyamuk Aedes seminggu sekali di dalam rumah seperti bekas air. Tutup tempat-tempat simpanan air minuman,
Bersihkan dengan sempurna kerana telur nyamuk Aedes boleh hidup selama 6 bulan tanpa air. Takungan-takungan air di luar rumah dan sebagainya perlu dimusnahkan kerana nyamuk Aedes boleh membiak walaupun dengan sesudu teh air yang bertakung. Demam denggi juga boleh dielakkan dengan menghapuskan nyamuk Aedes dewasa seperti dengan semburan asap atau dengan menggunakan semburan pembunuh nyamuk. Kempen kesedaran vektor yang diadakan ini mampu memberi manfaat kepada mereka yang terlibat secara langsung khususnya. Program kesedaran vektor ini dapat manfaat yang sangat luas. Pertama, pelajar diberi taklimat secara hands on. Mereka mendapat pendedahan apa yang diberi oleh pelajar ni dekat dengan mereka. Jadi mereka tahu bagaimana penyakit denggi itu boleh merebak, bagaimana peranan nyamuk, dan sebenarnya pengetahuan ni diorang boleh applykan untuk peperiksaan mereka ataupun untuk di rumah dan juga di sekolah. Okey, apa yang saya dapat daripada kempen ni, terdapat pelbagai jenis nyamuk Aedes yang saya tahu wujud dekat Malaysia ni. Contohnya tu Aedes aegypti dan Albopictus. Lepas tu akak-akak tu pun perkenalkan di mana dia membiak. Melalui program ni, saya telah dapat mengenali nyamuk apa yang membawa demam denggi. Selain itu, saya juga dapat kesan jika dihidapi demam denggi ni dan juga mengetahui cara untuk mencegah demam denggi. Dari kempen kesedaran vektor ni, saya dapat mengetahui perkara-perkara yang kita perlu buat dan perkara-perkara yang kita tak perlu buat. Okay. Program kempen kesedaran vektor tersebut diakhiri dengan sesi Jom Masuk UKM dan majlis penyampaian hadiah serta cenderamata. Moga program yang dijalankan oleh mahasiswa sarjana ini mampu memberikan informasi serta menanamkan kesedaran kepada pelajar berkaitan bahayanya demam denggi. Dengan tersemainya kesedaran tersebut, ia dapat mengawal menularnya wabak denggi khususnya di negeri Selangor.